Sayyidina Bararallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, biasalah Al-Quran kamu dengan suara yang merdu, kerana suara yang merdu menambah kecantikan Al-Quran. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, setelah dengar Rasulullah SAW bersabda, ganjaran untuk seorang membaca Al-Quran dengan kuat ialah seperti ganjaran seorang yang bersedekah secara terang-terangan. Dan ganjaran untuk seorang yang baca Al-Quran dengan perlahan adalah seperti ganjaran orang bersedekah dengan sebelum terangan. Ganjaran membaca Al-Quran dengan perlahan dapat diketahui daripada hadis ini. Ini adalah untuk keadaan kemungkinan ada riak. Jika tidak ada kemungkinan riak dan dia juga akan menyusah orang lain, maka berdasar hadis yang lain baca Al-Quran dengan kuat adalah lebih afdal. Ia akan menjadi punca untuk menggalakkan orang lain membaca Al-Quran. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, semalam jika kamu nampak aku semasa aku dengar bacaanmu dengan penuh perhatian, pasti kamu akan gembira. Kamu telah mendapat sebahagian daripada kemerduan seorang Nabi Daud AS. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, semalam jika kamu nampak aku semasa aku dengar bacaanmu dengan penuh perhatian, pasti kamu akan gembira. Kamu telah mendapat sebahagian daripada kemerduan seorang Nabi Daud AS. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat akan disuruh dengan kepada ahli Al-Quran, teruslah membaca Al-Quran dan naiklah tingkat-tingkat syurga. Bacalah dengan tertib sebagaimana di dunia kamu telah membaca dengan tertib. Makam kamu ialah pada ketinggian yang kamu sampai semasa baca ayat yang terakhir. Terangan. Maksud ahli Al-Quran ialah ada hafiz Al-Quran, atau seorang yang banyak membaca Al-Quran, ataupun seorang yang beramal dengan Al-Quran di samping dia merenung makna Al-Quran. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat orang-orang yang menghafal Al-Quran dengan baik dan bacaan pun bagus akan berada bersama para malaikat yang mulia, lagi taat yang memindahkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, sementara seorang yang bersekat-sekat dalam baca Quran dan dia berusaha payah membaca, maka dia mendapat 2 ganjaran. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat orang-orang menghafal Quran dengan baik dan bacaan pun bagus akan berada bersama para malaikat yang mulia, lagi taat yang memindahkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, sementara seorang yang tersekat-sekat dalam membaca Al-Quran dan dia berusaha payah membaca, maka dia mendapat 2 ganjaran. Muslim. Terangan. Yang dimaksud dengan orang yang tersekat-sekat ialah seorang yang hafiz tetapi tak lancar, namun dia terus berusaha untuk melancar kehafalannya. Selain daripada itu juga boleh dimaksudkan seorang yang tidak hafiz dan tersekat-sekat dalam membaca Quran tapi masih berusaha untuk membaca dengan betul. Orang yang disemikian akan mendapat 2 ganjaran. Satu ganjaran untuk bacaannya dan satu lagi ganjaran untuk susah payahnya kerana tersekat-sekat membaca. Lebih minumkan. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, ahli Al-Quran akan datang pada hari kiamat ke hadapan Allah Taala. Lalu Al-Quran akan berkata kepada Allah SWT, kurniakanlah kepadanya sepasang pakaian. Maka dia akan dipakaikan mahkota kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Al-Quran akan memohon lagi, ya Tuhanku, berilah lagi kepadanya pakaian. Maka orang itu akan dipakaikan pakaian kemuliaan dengan sempurna. Kemudian Al-Quran memohon lagi, wahai Tuhanku, redalah dia. Maka Allah akan reda terhadapnya. Kemudian akan dikatakan kepadanya, teruslah membaca Al-Quran dan naiklah tingkat-tingkat syurga. Sebagai ganjaran bagi setiap ayat, 1 pahala akan ditambah untuknya. InsyaAllah. InsyaAllah. Apa yang disampaikan kepada